أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua, baginda Nabi sebelum berlakunya hijrah bermimpi. Kata Nabi kita Muhammad, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, baginda Nabi mengatakan, ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun. Aku telah melihat di dalam mimpiku, dan mimpi para nabi ma'ruf. Mimpi para nabi adalah mimpi yang benar. Sebab tu bila mana Nabi Ibrahim AS bermimpi melihat menyembelih anaknya, walaupun ada orang kata mimpi itu syaitan, daripada syaitan, yang sebut itulah sahibus syaitan. Nah, saya tak kata dia syaitan, saya kata dia sahibus syaitan. Ataupun syaitan juga dengan maksud ba'uda, daripada syaitana. Syaitana dengan maksud ba'uda, yang jauh. Ini ba'uda min rahmatillah, yang jauh daripada rahmat Allah Ta'ala juga dipanggil syaitan. Sebab tu syaitan disebut syaitan kerana dia ba'id daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim waktu dia mimpi, cuba tengok apa yang Nabi Ismail jawab. Inni ara fil manami anni azbahuk. Nah, unzur madza tara. Fanzur madza tara. Coba apa pandangan kamu, wahai anakku yang tercinta? Aku bermimpi menyembelihmu, kata Nabi Ibrahim AS. Apa kata Nabi Ismail? Nabi Ismail kata, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku yang tercinta. Batu perkataan ya abati, abati tak jemah wahai ayahku saja, wahai ayahku yang tercinta. Wa ya abati, wahai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'mar, buat yang apa diarahkan. Tengok, Nabi Ismail tak kata ya abati fa'al madza tara. Wahai ayahku, buat apa yang kamu mimpi. Sebab Nabi Ibrahim kata, inni ara fil manami anni azbahuk. Aku tengok dalam mimpi, aku sembelih kamu. Apa pandangan kamu? Maka kata Nabi Ismail, waktu ketika yang masih kecil, umurnya dalam riwayat disebutkan Ghulamun Halim tadi dengan makna imma 10 ke 12 tahun. Ataupun 8 ke 10 tahun. Ghulamun Halim. Nah, yang maksudnya sangat muda. Tapi diberi ilmu oleh Allah. Diberi Halim. Halim maksudnya sabar ketika ditimpakan ujian yang sangat besar nak disembelih ni. Bukan biasa-biasa. Dia kata apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, buat apa yang diarahkan oleh Allah kepadamu. Bukan dia sebut, wahai ayahku, buat seperti yang kamu mimpi. Tak. Dalil kata apa? Dia tahu ayahnya Nabi. Jadi Nabi tidak akan mimpi yang kosong. Mimpi ini mesti daripada Allah. Dan para syaitan dan iblis tidak akan mampu untuk masuk ke dalam mimpi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tak akan mampu. Faham? Mimpi kita dia salah. Boleh takwil macam-macam. Kena tengok waktu pula bila mimpi tu. Tidur tengah hari mimpi masuk syurga, insyaAllah. Dia mimpi, kata orang boleh takwil ni kalau mimpi antara sahur, waktu sahur, tu boleh takwil. Dan sebelum tidur pula basuh kaki, ambil wudu. Basuh kaki tu ambil wudu lah maksud dia. Orang tua-tua dulu kata basuh kaki. Baru ni orang tengok yang budak Jepun, dia tengok adik dia selalu kena ketik nyamuk. Tahu ketik nyamuk? Digigit nyamuk. Bahasa Kedah ketik. Habis dah lah. Jadi kena ketik dengan nyamuk. Selalu kena ketik dengan nyamuk. Jadi dia buat kajian. Budak Jepun ni dia buat kajian macam mana dia tak kena, adik dia kena. Rupanya dia tak ada satu benda. Dia kata kalau nak masuk hutan, basuh kaki. Tu tak tahu, saya tengok, saya tak nak faham pun. Tapi dia kata itulah, tengok dia basuh kaki. Lepas tu adalah dia buah alat, dia bubuh macam alkohol sikit untuk kaki adik dia. Dan akhirnya kurang gigitan nyamuk. Dan saya tengok tu kata, Masya Allah. Sebab tu Nabi suruh ambil wuduk sebelum tidur. Karena basuhkan kaki dulu. Bukan mesti kaki tu basah selalu, tidak. Dibasuh kaki sahaja. Jadi basuh kaki, orang tua-tua dulu kata, basuh kaki sebelum tidur. Orang tua-tua kita ni bagus. Dia tak buat yang teruk. Dia tak kata, ambil wuduk sebelum tidur. Budak ni marah. Jadi bagi basuh kaki dulu. Sehingga dia nanti akan biasa dengan pengajian, dengan ilmu. Oh, rupanya ada wuduk. Jadi dia tak biasa. Dia tak jadi tension dah waktu sebut untuk nak basuh kaki. Karena bila wuduk, mesti basuh kaki. Faham? Tengok, sunnah Nabi SAW, rupanya dah tunjuk dulu lagi. Antaranya tak mau pergi kena ketik nyamuk. Tapi kalau kena ketik juga, jangan cari saya lah. Nampak macam mana kan? Baik, jadi dikata ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun. Saya telah melihat dalam mimpi, kata Nabi, bahawa aku telah berhijrah daripada Makkah ke satu negeri yang di negeri tersebut biha nakhl. Yani ada kebun kurma. Fa dhahaba wahli ila annaha al-yamamah. Dan terus terlintas dalam kotak pemikiranku, kata Nabi, dalam hatiku bahawa ini adalah Yamamah.
fa iza hiyal Madinah Yathrib. Dan memang sungguh itu adalah negerinya Yathrib pada waktu tersebut. Jadi waktu tersebut boleh lagi sebut Yathrib. Setelah Nabi masuk ke dalam bumi Madinah, tak disebut lagi Yathrib, disebut terus Madinah Al-Munawwarah. Karena Munawwarah ni munawwar dengan apa? Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah yang bercahaya. Jadi hadirin semua, mimpi ini sebagai petanda awal bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberitahu kepada para sahabat yang diuji oleh Allah dengan sangat berat. Tuan bayangkan, tempoh Nabi duduk di Makkah Al-Mukarramah dengan tempoh Nabi berada di Madinah, mana lebih panjang? Mana lebih panjang? Madinah ke Makkah? Mana tu ni? Khilaf di kalangan ulama. Khilaf pula. Makkah lebih panjang, 13 tahun. 13 tahun Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah, 10 tahun Nabi ada di Madinah. Tuan-tuan bayangkan, 13 tahun Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah, ditindas, dilakukan pelbagai perkara yang tidak elok kepada Nabi dan para sahabat. Sikit pun tidak ada di kalangan mereka yang keluar daripada Islam pada waktu tersebut. Kecuali ketika Isra' dan Mi'raj. Itu pun sebelum berlakunya hijrah. Karena ini berlaku tapisan. Allah Ta'ala akan pilih orang-orang yang terbaik untuk bersama dengan Nabi dalam hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak mau ada orang-orang yang tidak baik imannya pergi bersama dengan Nabi. Bayangkan 13 tahun. 3 tahun ditahan di Syi'ab Abi Talib. Di tempat perkampungan Abi Talib, ditahan di situ, tidak dibenarkan untuk keluar daripada tempat tadi, tidak dibenarkan urusan langsung dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bayangkan, 3 tahun diboikot oleh musyrikin Quraisy. Yang seorang saja yang tidak bersama dengan Nabi SAW yang di kalangan Bani Hashim, Abi Lahabnya. Abi Lahab seorang saja yang dia ni tak masuk dengan kelompok tersebut. Dia seorang yang duduk dengan geng-geng Quraisy, musyrikin Quraisy yang lain. Dia sanggup. 3 tahun tersebut, setiap malam para anak-anak kecil menangis kerana kelaparan. Nah, sehinggalah di kalangan musyrikin Quraisy pada waktu tersebut, di kalangan ketua-ketua Quraisy pada waktu itu, ada di kalangan mereka yang berasa dalam hati mereka, apa salah mereka ni sampai kita buat macam tu? Akhlak mereka, baiknya mereka dan sebagainya, kenapa kita buat? Tapi 3 tahun lah. Lepas 3 tahun berfikir. 2 tahun tu duk okey lagi lah, tak apa, tak ada masalah. Lepas 3 tahun makanan tak ada. Para sahabat hanya makan daun-daun. Nah, jadi minuman pun kurang. Bayangkan macam mana keadaan pada waktu tersebut. Dan bayangkan kalau kita ada di tempat tersebut pada waktu tersebut. Nah, dengan keadaan orang Makkah pada waktu itu dengan keadaan yang senang lenang, para sahabat yang berada di sebelah saja. Kalau tuan-tuan pergi ke Makkah Al-Mukarramah, tempat Syekh bin Abi Talib di mana? Berhampiran dengan Bukit Safa. Di sebelah tempat yang kita duduk ramai-ramai, yang saya cerita pasal sejarah Makkah tu kan, tempat kita duduk tu kawasan Syekh bin Abi Talib. Tapi zaman dulu kita nak bayang susahlah, sebab zaman dulu ni berbukit-bukit. Mungkin dia terhalang dengan bukit sikit baru nampak Kaabah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berat ujian dia. Berat sangat ujian Nabi SAW dan para sahabat. Tapi tak ada seorang pun sahabat dan juga ahli keluarga Nabi yang datang kepada Nabi suruh Nabi tinggalkan dakwah. Dan selepas ujian tadi, bahawa Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada dia. Sebab tu dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala sebut, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Tidak? Al-Quran Ta'ala sebut, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Cuba tengok dalam Al-Quran. Buka balik Quran, cuba tengok. Al-usr dalam ayat ni disebut berapa kali? Dan al-yusr disebut berapa kali? Berapa kali sebut? Yusr berapa kali sebut? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Baik, berapa kali sebut yusr, berapa kali sebut usr? 2 kali sebut apa? Yusr. Lagi? Al-usr sebut berapa kali? Al-usr sebut sekali saja sebenarnya. Al-usr sebenarnya sebut sekali saja. Dari segi makna sekali saja. Dari segi sebutan 2 kali. Cuba tengok dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut al-urs dengan alif lam. Alif lam disebut alif lam ta'rif. Ta'rif ni maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ta'rif. Macam mana kita nak sebut alif lam ta'rif ni? Alif lam yang tak tahu nak terjemah. Yang tak tahu nak terjemah macam mana. Macam ar-rajul dengan rajul, tak ada alif lam. Jadi ar-rajul maksudnya kita dah ketahui dah siapa lelaki tersebut. Tapi kalau rajul maksudnya umum, dia tak sebut, kita tak tahu. Alif lam ta'rif ni alif lam khusus maksudnya gitu.
Ini kata nama khusus. Alif lam, maksudnya yang kalau tidak alif lam, maksudnya tu nakirah. Nakirah maksudnya kata nama am. Kata nama am. Baik, dalam ayat ni al-us disebut 2 kali. Tapi sebenarnya sekali saja. Sebab kedua-duanya dengan ma'rifah. Maksudnya us satu saja. Yusr disebut dengan nakirah. Makna dia, bila sebut nakirah, yusr yang pertama lain, yusru yang kedua lain. Dia tidak sama. Sebab tu kata Nabi SAW, setiap kesusahan akan ada 2 kesenangan. Dalil daripada ayat tersebut. Nabi sendiri sebut. Nabi kata setiap satu kesusahan akan ada 2 kesenangan. Jadi inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dalil kata di sini bahawa kesusahan tu satu saja. Kita nampak susah ni banyak, kata mai daripada pelbagai cabang. Hakikatnya tu semua susah. Faham? Ni susah, ni susah, ni susah, susah. Sama aja, susah ada tu. Jadi susah satu je. Senang? Senang ada 2. Senang di dunia, senang di akhirat. Jadi ada 2 senang. Susah hanya satu je, susah di dunia sahaja. Tidak ada di akhirat susah tersebut bagi orang yang beriman kepada Allah.